Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel sekejap. Setelah sekian lama Tun Mahathir akhirnya timbul lagi. Tiba-tiba dia memberikan pendapat yang cukup mengejutkan. Apa pendapat Anda lah? Tun Mahathir ini sepatutnya berhentilah dari politik dan fikirkanlah amal ibadah untuk bekalan sebelum berjumpa dengan pencipta. Anda setuju tak? Adakah Anda setuju kalau sepatutnya Mahathir bersaralah dari politik, berhentilah? Sudah terlalu tua lah, 90, mau dekat 100 tahun sudah nih. Berhentilah dari berpolitik, pergilah buat amal ibadah banyak-banyak. Cukup sudah amal ibadah itu, sudahlah, bagus berdiam diri lah. Terbaru ini dia buat kenyataan yang mengejutkan lah. Dia kata ambil tindakan tegas arah keluar Malaysia segera, itu kata Tun M. 7 Mei 2024 dia bersinar harian. Apa cerita? Mari kita kongsi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa Kementerian Pertahanan mengambil tindakan tegas dan mengarahkan syarikat yang menjadi pembuat senjata kepada Zionis untuk keluar dari Malaysia dengan segera. Ini ada kebenaran dalam dia punya statement lah. Tapi dia masih ingat ke waktu dia jadi Perdana Menteri dulu apa yang terjadi. Mungkin Anda tahu. Anda boleh komen di sana apa yang sudah berlaku ketika dia jadi Perdana Menteri. Macam ada sesuatu yang sudah dia luluskan dulu tuh. Saya pun tidak ingat. Anda boleh komen lah, atau saya salah pun komen juga lah. Beliau berkata walaupun pemberbitan mereka atas anjuran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC dengan kerjasama Kementerian Pertahanan, tetapi ia sesuatu yang amat menjengkelkan serta penghinaan kepada perjuangan rakyat yang sedang sengsara sekarang itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju juga dengan statement ini. Cuma saja jangan pula Mahathir salahkan pula Anwar Ibrahim pula. Sebab cermin dulu diri sendiri. Membenar syarikat-syarikat sedemikian seolah-olah mengolok dan mempersenda segala usaha kita menentang kekejaman rejim itu, dia kata. Jadi saya mau tanya, Mahathir betul-betul melawankah? Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, pernahkah Mahathir betul-betul jadi macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan hak mereka? Sila komen, pernah atau tidak, atau dia hanya pandai bercakap saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul berani tau. Kita seolah-olah bersekongkol dengan mereka dengan menumpahkan banyak kesengsaraan kepada rakyat yang sedang kesian itu, dan termasuk bayi katanya, kanak-kanak dan orang lain katanya, orang awam yang lain. Apalagi yang dia tidak puas hati ini. Waktu dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat? Adakah macam begini? Jadi kita berikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi juru cakap suara kepada negara-negara yang lain, yang mahu menolong negara yang sedang sengsara sekarang ini, negara yang sedang dilanda kesusahan itu. Sebelum ini Ketua Biro Antarabangsa Parti Pribumi Malaysia Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah mendesak kerajaan supaya mengharamkan penglibatan dua syarikat yang bersubahat dengan negara yang tidak disukai oleh Malaysia ini, yaitu Lockheed Martin dan BAE, daripada menyertai dan menjadi penaja Platinum Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2024 di Kuala Lumpur. Menurut Saifuddin, dua syarikat tersebut membekalkan senjata dan peralatan kepada negara yang tidak disukai oleh Malaysia ini, yang sedang melakukan kekejaman, genosid ke atas rakyat negara yang kesian sekarang inilah, yang kita tahu sedang dilanda kesusahan, termasuklah di Gaza. Susulan itu Dr. Mahathir menegaskan syarikat berkenaan
perlu tahu bahwa tiada tempat Malaysia untuk mana-mana pihak yang menyokong atau bersubahat dengan negara tersebut. Tindakan ini tidak terhad kepada dua syarikat tersebut saja, dia kata. Jika ada syarikat lain yang membekal senjata kepada rejim itu, mereka juga perlu dinyah keluar daripada Malaysia, kata beliau. Okey, kita sudah tahu, Mahathir tak payah cakap pun kita sudah tahu apa pendirian negara Malaysia. Kita sudah tahu pendirian Perdana Menteri kita. Nak risau apa lagi? Kita sudah tahu bagaimana Perdana Menteri kita bertindak. Nak risau apa lagi? Jadi jangan risau. Jangan risau, kerana kerajaan ini adalah kerajaan yang betul-betul memperjuangkan, mempertahankan hak negara dan rakyat yang berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Checkmate Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan yang pandai lagi bijaksana, arif lagi cemerlang, yang mempunyai otak pandai-pandai geligah, saya menghormati anda semua. Saya nak tanya saja, apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin akhirnya akan dipenjara seperti Najib Razak juga? Apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin pun akan ikut jejak Najib Razak, Rosmah Mansur, dan beberapa lagi pemimpin-pemimpin yang lain yang pernah dipenjara kerana rasuah dan salah guna kuasa? Ya, orang cakap Anwar Ibrahim pun pernah jadi banduan. Dia punya kes lain, bukan rasuah tahu. Dia bukan rasuah, bukan makan duit Malaysia. Bukan salah guna kuasa. Jadi anda rasa adakah Muhyiddin pun akan dipenjara seperti Mahathir pula? Mahathir belum. Seperti Najib Razak. Adakah dia akan menjadi jiran Najib Razak di penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang? Pertuduhan terhadap Muhyiddin jelas dan tidak samar-samar. Itu yang disebut di Mahkamah Rayuan. Sekali lagi saya bacakan bagi anda tajuk artikel ini. Pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin adalah jelas dan tidak samar-samar. Itu kata Mahkamah Rayuan 6 Mei 2024. 4 pertuduhan salah guna kuasa berhubung projek Jana Wibawa yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin adalah jelas dan tidak samar-samar. Itu kata Mahkamah Rayuan. Itu kata di Mahkamah Rayuan. Kata Mahkamah Rayuan dalam alasan bertulisnya yang dikeluarkan minggu lepas. Hakim iaitu Datuk Hadharia Syed Ismail berkata, pertuduhan telah menyenaraikan semua butir-butir yang diperlukan bagi membuktikan kesalahan di bawah Seksyen 23.1 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi dia kata, hakim ini kata, pada pendapat kami, butir-butir yang terkandung di dalam setiap satu daripada 4 pertuduhan tersebut adalah mencukupi memberi notis kepada Muhyiddin Yassin mengenai perkara yang dia didakwa. Katanya dalam alasan keputusannya sebanyak 32 muka surat bertarikh 16 April tahun ini yang disiarkan di laman web Badan Kehakiman. Beliau berkata, Muhyiddin Mat Yassin tidak tertipu dengan apa cara sekalipun hanya kerana kekurangan butiran. Hakim Hadharia berkata, oleh itu tidak ada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu telah dilakukan. Pada 28 Februari yang lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai susah mau sebut ni, diketuai oleh Hakim Hadharia membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengembalikan semula pertuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Dua lagi hakim ialah Datuk Azmi Arifin dan Datuk SM Komati Supiah. Dalam alasan keputusannya, Hakim Hadharia berkata, Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf apabila beliau berpegang pada bahawa pertuduhan itu sebagai tidak jelas dan Muhyiddin telah diperdayakan.
Beliau berkata semua 4 unsur untuk kesalahan mengikut Seksyen 23.1 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia dinyatakan terlampau tuduhan. Hakim Hadrajah berkata Muhyiddin didakwa atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Justru itu memenuhi unsur pertama kesalahan, bahawa dia adalah pegawai awam. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca ini di sinarharian.com.my. Tajuknya pertuduhan terhadap Muhyiddin jelas dan tidak samar-samar, kata Mahkamah Rayuan. Dan ingat tadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye.